Selama hampir 2 bulan saya melakukan rawatan sendiri di rumah bagi memastikan jahitan benar-benar pulih sebelum rawatan selanjutnya. Kadang-kadang terasa sakit sangat, macam urat halus sebelah dalam putus. Kebetulan saya didischarge sebelum Aidilfitri 2014. Tahun itu buat pertama kali kami menyambut Aidilfitri di Putrajaya. Tidak balik kampung saya ataupun suami. Hampir 2 minggu rumah kami tidak putus-putus dikunjungi tetamu, adik-beradik, jiran tetangga, sahabat handai, saudara mara, anak-anak angkat, dipaduai jauh dan dekat. Dan tidak lupa juga Dr. Sadana, my surgeon, dan Dr. Rafi'i, pakar patologi Hospital Putrajaya. Mereka datang berkunjung untuk memberi semangat pada saya. Sedikit sebanyak dapat mengubat kesakitan, mengubat kerinduan, dan membuatkan saya mengukir senyuman buat seketika dengan kisah-kisah lucu mereka. Alhamdulillah dan terima kasih atas doa kalian serta buah tangan. Semoga ukhuwah kita sentiasa berterusan. Amin. Apabila tetamu pulang, saya kembali bersendirian. Tinggal suami dan anak-anak yang kebetulan sedang cuti raya. Mereka memerlukan kehidupan seperti biasa. Suami kerja dan anak-anak meneruskan rutin sebagai pelajar di universiti dan di asrama. While Hakimah, anak sulung, masih dalam pantang anak pertama di Kelantan. Almost every day sebelum pergi kerja, MKJ pastikan semua makanan dah tersedia. Maklum tak, masa tu belum ada lagi perkhidmatan bandar. Pergerakan saya memang terbatas. Tak boleh turun naik tangga. Even ke toilet pun terbatas pergerakan saya. Katil diletakkan berdekatan dengan toilet bagi memudahkan pergerakan saya. Hampir sebulan lah pergerakan saya terbatas. Malah untuk bertandas pun kadang-kadang berpimpin ataupun bertongkat. I have to wear compression sock ataupun kadang-kadang bandage. Memang tak selesa. Memang agak kurang selesa lah bila melakukan apa-apa pergerakan. Memang satu proses yang menyakitkan, khususnya bila nak ke toilet. Rawatan kesakitan masa tu memang berbeza berbandingan masa saya dalam pantang, walaupun 5 kali berpantang. Saya lalui dengan penuh sabar dan tawaduk, dan banyak mendekatkan diri dengan agama dan Allah. Sambil-sambil tu saya lalui masa dengan angan-angan, mengangankan sesuatu yang belum dapat tercapai lagi. Hopefully one day angan-angan akan jadi kenyataan. Who knows? Orang kata doa orang sakit adalah mustajab. Memang sedih tinggal keseorangan setiap hari. Rasa tidak mampu berpisah dengan suami, satu-satunya orang yang paling rapat dengan kita. Susah dan senang. Tapi apakan daya, demi tugas terpaksalah beliau pejabat sebab dah banyak kali cuti menguruskan isteri. Bila MJJ balik, terasa sebab pula, terasa something missing. Yelah, kita sebagai isteri tidak dapat menyambutnya seperti biasa, menyediakan air, his favorite makanan macam biasa. Barulah terasa waktu tu tanggungjawab saya sebagai isteri yang tak terabai. Ada kalanya rindu juga nak jenguk dapur, tapi apakan daya, Allah memberi saya peluang untuk berehat sebenarnya. Makan apa yang ada ataupun tapau aja. Walaupun saya jarang menzahirkan perasaan tersebut, jauh di sudut hati saya. Bersyukur ya amat-amat. Terima kasih ya bang kerana memahami situasi isteri abang. Alhamdulillah. Masa tu saya mengambil cuti barah. Saya hanya mengambil cuti barah tu setahun 6 bulan. Kebetulan suami hendak bersara, jadi saya ikut sekali lah. Saya rasa cukuplah di situ perkhidmatan saya sebagai penjawat awam. Tambahan pula kalau saya teruskan selepas sembuh, mungkin akan menimbulkan masalah sebab bertaiko dan mungkin akan mengganggu rutin harian saya, ikut menjejaskan kerjaya saya. Syukur dengan adanya cuti itu. Pada satu masa dulu saya punya susah lah nak dapat cuti sebab tuntutan kerjaya. Almost every year ada je baki cuti yang hangus. Tapi itulah, dengan Allah kita mengadu. Allah Maha Penyayang dan Maha Mendengar. Dalam tempoh rawatan saya mendapat cuti yang paling panjang dalam perkhidmatan saya. Kalau dulu ada kalanya saya rasa agak tertekan masa kerja dengan sebagai ibu berkerjaya, dengan menguruskan rumah tangga, anak-anak. Kini tidak lagi. Itulah hikmah di sebalik ujian yang melanda saya. Kita pun tak tahu. Kini semuanya sudah berlalu. Umpama awan kelabu yang hilang selepas hujan. Sakit ingat rasa kau sulit.
Jadi saya merasakan susahnya nak cuti, sibuk dengan exam. Pada masa yang sama saya kena bekerja sambil belajar. Jadi cuti tu adalah satu perkara yang susah saya nak apply lah, kekangan sebagai student dan juga sebagai doktor lah pada masa yang sama. Jadi saya selalu minta, ya Allah, susahnya nak cuti. Sekali bila didiagnos kanser ni, saya dapat cuti yang agak lama, cuti barah ataupun cancer leave. Kalau anda government servant ataupun kaki tangan kerajaan, cuti barah ni diperuntukkan selama 2 tahun. Tapi oleh kerana rawatan saya amat pada waktu yang lebih awal, so saya ambil hanya lebih kurang 8 bulan je lah cuti barah. Pun saya rasa sangat lama dan saya sangat menghargai momen-momen cuti saya tu bersama keluarga. Saya meneruskan rawatan kemoterapi dan radioterapi di Johor sebab saya nak bersama dengan suami dan anak saya. Jadi sewaktu cuti itulah saya rasa saya boleh melakukan apa yang saya suka dengan waktu yang banyak, waktu yang lebih masa bersama family. Apabila saya sihat sedikit, saya isi masa lapang saya dengan masak, menjadi suri rumah, memasak yang pada yang sebelum ni saya tak pernah fikir pun saya akan dapat cuti barah yang lama. Paling lama pun cuti bersalin 3 bulan. Ini dah 8 bulan. Kalau boleh sebenarnya saya boleh extend sampai 2 tahun. Memikirkan saya masih ada lagi semester pengajian yang belum saya tamat, jadi saya ambil cuti 8 bulan je lah. Saya beriadah bersama family, boleh spend masa dengan anak saya, suami, berjalan-jalan di sekitar pun, berjalan-jalan melawat tempat yang saya nak pergilah. Momen tu lah yang paling saya hargai. Sebab bila kita bekerja, memang kita sangat suka untuk meluangkan masa yang agak lama dengan family. Kekangan dengan pesakit, kekangan masa dengan kuliah, exam. Ini adalah hikmah yang saya tunggu-tunggu. Allah, terima kasih lah, walaupun aku didiagnos kanser tapi aku dapat cuti yang lama bersama family, Alhamdulillah. Dan saya pun dah naik kerja balik. Saya akan melalui momen-momen sebegitu. Dan walaupun saya tahu saya ada lagi cuti barah saya lebih kurang 12 bulan, tapi saya harap saya tak perlu gunalah cuti barah tu lagi sebab saya mahu sihat. InsyaAllah anda pun boleh dan anda lebih kuat. Itu memang betul bagi persepsi kebanyakan orang lah. Dan sebagai seorang Muslim, kita memang tidak lari daripada berbuat dosa. Kita boleh berfikiran seperti itu. Tapi kalau kita lihat setiap ujian yang Allah beri itu memang ada hikmah yang tersembunyi. Dulu saya sering berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan dalam setiap ujian yang saya hadapi, dan saya tidak menyangka bahawa ujian kanser inilah ujian yang terbesar bagi saya, dan dari situ saya memperoleh kekuatan yang luar biasa. Sungguh saya rasa kanser itu adalah jawapan kepada segala apa yang terbuku dalam hati saya selama ini. Saya memang memohon kekuatan dan saya dapat dari setiap kesakitan itu. Saya bina semula kekuatan saya dengan kanser ini menjadi seorang wanita yang lebih kuat. Dan insyaAllah dalam setiap langkah saya memanjatkan segala tawakal dan harapan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang hidup tu pasti akan mati. Sebenarnya kanser bukanlah permit kematian. Boleh jadi sebab lain, boleh jadi kita meninggal sebab malangan. Stigma masyarakat yang menganggap kanser sebagai permit kematian tu adalah sesuatu yang kita perlu tepis sebab kadang-kadang setengah pesakit kanser ni dia akan rasa down bila dia diagnos kanser, dia akan menganggap aku akan mati lepas ni. Betul, sebab saya pun pernah merasa begitu. Sebab saya menganggap bahawa saya pun seperti orang biasa.